Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam Puan. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan pentafsiran bilik darjah Puan. dan bagaimana kita dapat memastikan kualiti PBD ini dilaksanakan dengan berkesan Ya, Puan. semasa kita sebagai pentadbir ya, membuat pemantauan. Jadi Cikgu sebagai penolong kanan 1 perlu memastikan yang pelaksanaan pentafsiran di bilik darjah ini perlu dipantau sama ada ianya dilaksanakan secara berkualiti dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ya, Puan. Jadi saya ingin bertanya dengan Cikgu, apakah rujukan Cikgu dan guru-guru di sekolah ini dalam memastikan pelaksanaan PBD ini dijalankan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan? Waalaikumsalam Puan ya, dan selamat pagi juga. Jadi dalam memastikan PBD ini dijalankan secara berkualiti, rujukan utama yang diguna pakai itu ialah buku panduan pelaksanaan PBD edisi yang kedua tahun 2019 lah, yang dikeluarkan oleh KPM ya. Dan buku ini ada menjelaskan penjelasan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan PBD lah Puan. Jadi buku itulah sebagai panduannya. Betul Cikgu, jadi buku panduan ini perlu adalah dengan Cikgu sebagai penolong kanan 1, dengan guru-guru pun perlu adalah buku ini sebagai panduannya. Ya. Jadi buku panduan ini ada menggariskan berkaitan dengan penjaminan kualiti yang juga merupakan piawaian untuk kita menentukan sama ada pentafsiran di bilik darjah itu dilaksanakan dengan berkualiti atau tidak. Ya, jadi kualiti itu mesti menjadi keutamaan lah dalam semua aspek dan peringkat pentafsiran. Kalau pentafsiran itu berkualiti, data atau tahap pembelajaran murid ya ataupun tahap penguasaan murid adalah tepat dan benar-benar menunjukkan perkembangan murid. Jadi data PBD yang tepat, data inilah yang akan membantu guru dan juga murid ya untuk melakukan perubahan yang sepatutnya bagi tujuan peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Jadi maksud saya di sini intervensi lah ya. Jadi murid yang mencapai tahap penguasaan yang baik perlu diberi pengukuhan dan pengayaan. Manakala murid yang belum menguasai diberi intervensi dan perlu dibantu untuk mencapai tahap penguasaan yang lebih baik ya. Betul Puan. Baiklah. Jadi dalam kita memastikan pentafsiran bilik darjah ini dilaksanakan dengan kualiti, perlu ada penjaminan kualiti. Apa yang Cikgu faham tentang penjaminan kualiti PBD? Bagi saya penjaminan kualiti ini ialah satu proses yang terancang dan sistematik lah, di mana ada pendekatan atau kaedah yang di peringkat kita ni sebagai pentadbir kita kena gunakan pendekatan untuk kaedah itu untuk kita pastikan bahawa PBD ini ataupun TP murid ini yang guru berikan kepada murid ini dia memang memenuhi piawaian ya. Jadi bagi saya itulah penjaminan kualiti itu. Betul Cikgu. Tahap penguasaan murid itu kena sah Ya, Pak. Ya, Pak. dan boleh dipercayai ya. Ya. Maksudnya di sini mak bapak itu kalau contohlah kalau kita beri kartu kemajuannya itu kan Ya. maksudnya tidak dipertikaikan Ya. IP murid. Ya, Pak. Jadi berkaitan dengan kualiti PBD ini ya. Tadi ditekankan adanya penjaminan kualiti ya. Dari dalam penjaminan kualiti ini ianya perlu dibuat dengan berkesannya dan Ya. berterusan ya. Jadi seperti yang Cikgu faham ya, ada 4 strategi dalam langkah kita untuk menjamin kualiti PBD ini. Ya, dalam penjaminan kualiti itu sendirilah. Contoh yang pertama pementoran lah. Ya, Pak. Yang kedua adanya penyelarasan, ya, adanya pemantauan, Ya. adanya pemasanannya, Ya. ataupun yang biasa dipanggil 4P. Ya. Jadi yang pertama ialah pementoran. Ya. Pementoran ini ialah satu proses ya, di mana saya, Cikgu sebagai penolong kanan 1 ya,
KP ya, untuk membantu memudah cara atau membimbing guru mata pelajaran untuk melaksanakan PBD. Ya. Jadi kalau di peringkat sekolah, saya ni mentor lah kepada cikgu. Cikgu pula mentor kepada ketua panitia. Yang ketua panitia pula mentor kepada guru mata pelajaran ya. Jadi itulah yang perlu kita faham lah ya. Jadi fungsinya mentor ini ialah kena membantu, membimbing dan menyokong guru-guru ya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru lah dalam melaksanakan PBD ini secara berurusan ya. Begitu juga ketua panitia kan, dia kena membimbing ahli panitianya untuk meningkatkan kepahaman dan kualiti pelaksanaan PBD ini dari masa ke semasa ya. Okey, jadi dari segi pementoran ini, apa yang boleh dibuat supaya PBD ini terjamin? Jadi untuk pementoran ini pun pada pendapat saya boleh membimbing KP-KP untuk membuat sesi perbincangan profesional lah, ataupun PLC, care ataupun sesi perkongsian ilmu untuk membantu guru-guru ini meningkatkan kefahaman ataupun pengetahuan maupun kesedaran ya kepada guru-guru tentang kaedah pentaksiran dan pelaksanaan PBD lah. Ya, betul cikgu ya. Ya, jadi di sini cikgu boleh membimbing guru-guru ya. Boleh membimbing guru-guru itu untuk membuat contohlah kajian tindakan kan? Ya, di mana dalam kajian tindakan itu kita boleh mengenal pastilah persoalan-persoalan ataupun isu-isu pelaksanaan PBD itu sendiri ya. Dan pementoran ini tidak semestinya dibuat secara formal cikgu. Ya, boleh kita buat secara santai-santai kan, sambil-sambil minum kopi di kantin kah, ataupun di mana-mana saja kan kita boleh bincang tentang PBD ya cikgu ya. Jadi maksudnya pun kalau berbincang secara WhatsApp itu pun boleh lah sambil-sambil gitu kan? Boleh cikgu ya. Bila kita berbual-bual dengan guru ni pun boleh cikgu. Di mana-mana, itu maksud saya. Di kedai kopi ke di mana kan cikgu jumpa. Biasanya kita ni kalau guru memang benda macam ni lah yang kita bincangkan. Santai-santai ya, santai-santai cikgu, tak payahlah stres-stres kan. Betul Pak. Ya, santai tu lebih orang kata maksudnya membuka lagi minda kita ya berkaitan dengan pentaksiran ya yang diguna pakailah kepada murid ya. Baik, tadi kita berbincang berkaitan dengan pementoran ya. Itu yang pertama tu. Yang kedua ialah pemantauan ya. Jadi pemantauan ini penting ya dalam penjaminan kualiti PBD ya. Jadi berbalik pada fokus perbincangan kita pada hari ini, iaitu bagaimana kita memastikan PBD ini dijalankan dengan berkualiti selain daripada pementoran tadi. Yang utama ialah pemantauan ya, di mana kita kena kawal sedia pelaksanaan PBD ini ya. Cikgu ada buat pemantauan dengan guru-guru setakat ini lah. Saya baru saja selesai memantau rekod-rekod PBD guru ini yang kedua lah. Dan selain itu pemerhatian harian saya, pemantauan harian ada dicatatkan semua. Ada pemantauan dari luar? Setakat ini belum ada. Sekolah lain ada sudah, tapi insya Allah guru-guru kita bersedia lah untuk itu. Ya. Jadi pemantauan ini perlu cikgu ya. Jadi untuk memastikan pemantauan ini berkesan, cikgu kena pastikan penyelaras menguruskan PBD ini dengan baik ya. Sesekali PBD ini perlu dibukarkan ya. Kita kena faham lah, kita ni kan bukan banyak komitmen kita juga kan yang lain. Sesekali kita kena bukarkan lah ya, mengikut garis panduan ya. Pastikan juga guru-guru ya merekod tahap penguasaan murid secara sistematik dari masa ke semasa ya. Dan bila sudah ada data tahap penguasaan murid ini, cikgu kena pastikan bahawa data yang disediakan oleh guru itu ada tindakan susulan dan laporan ya. Baik ya. Pastikan juga laporan kepada ibu bapa ada dibuatnya sekurang-kurangnya 2 kali setahun ya cikgu. Ya Pak. Jadi kita jadualkan yang pertama ni pada bulan Ogos, kemudian yang kedua selepas ujian akhir selesai kita itu dalam Februari lah. Boleh tahun depan dah. Ya. Okay, baik cikgu ya. Baik, kalau kita lihat yang seterusnya kan dalam penjaminan kualiti ini ialah penyelarasan ya. Jadi di sini kita kena faham ya, kenapa kita perlu buat penyelarasan ya.
Jadi tujuan utama kita supaya TP ataupun tahap penguasaan murid yang diberi kepada murid itu adalah adil, sah dan boleh dipercayai. Itu maksud saya tadi lah. Maksudnya ibu bapa tidak mempertikaikan tahap penguasaan yang diberi oleh kita di sekolah. Kita ni kena yakinkan ya, kita punya klien lah ibu bapa ni kan. Jadi kaedah pentaksiran guru itu kena mengikut keupayaan sebenar murid ya, dan berpandukan kepada standar prestasi yang ada di dalam DSKP ya. Jadi DSKP ini rujukan kita lah ni ya, bila kita mengajar ya. Jadi standar kandungannya yang sama, kemahiran yang sama, tapi kaedah penilaian itu berbeza ya. Jadi kena pantau dan selaraskanlah ya cikgu ya. Baik ya. Yang terakhir dalam penjaminan kualiti ialah pengesanan kan cikgu. Tahu kan pengesanan itu kan untuk memastikan PBD ini dibuat secara berkualiti ya. Jadi apa yang cikgu faham tentang pengesanan ini? Kalau pengesanan ini di mana kita ni pentadbir, kita jika guru menghantar contohnya soalan ataupun instrumen bertulis taksirannya, kita sebagai pentadbir ni kena semak lah ya. Kita kena semak, kita kena sahkanlah sama ada soalan ini, instrumen soalan ini sesuai atau tidak untuk ditakbirkan kepada murid lah. Okey, betul cikgu ya. Jadi kita kena menilai kesesuaian kaedah pentaksiran itu ya. Katakanlah kalau guru menghantar soalan tu bertuliskah ya, kita kena semak kan? Ya, Pak. Pastikan dia bersesuaian ya. Okey cikgu, jadi sekiranya soalan yang dibuat atau dihantar itu seperti kurang sesuai, apa yang akan cikgu buat? Kalau soalan itu kurang sesuai, kita kembalikan soalan itu kepada guru, minta dia buat pengubahsuaian dan penambahbaikan lah. Mungkin hantar semula. Ya. Jadi perlu ada cadangan penambahbaikan kan? Dari masa ke semasa ya, kita kena semak, ya kita kena pastilah sesuai tak? Iya. Mesti ada kekuatan, kelemahan ya dari instrumen yang diberi oleh guru itu. Ya. Baik cikgu ya, jadi kena pastikan adakah ianya juga menepati standar prestasi dan DSKP ya, juga sesuaikah dengan tahap penguasaan murid ya. Jadi kita juga kena melihat apa kaedah pentaksiran guru itu sesuai atau tidak. Ini ketika mentaksir cikgu. Ya, betul. Jadi guna kaedah pentaksiran yang sesuai, ikut kemampuan murid dan iklim serta prasarana yang ada di sekolah kita. Kita ikut apa yang ada di sekolah. Baik. Okey ya. Jadi kita sebagai pentadbir selain dari memastikan 4P ini tadi dioperasikan sepanjang tahun, kita juga kena benar-benar menguasai konsep PBD ya. Kena menguasai kepentingan PBD, pelaksanaannya ya, kita kena faham. Ya. Kita juga kena pastikan bahawa laporan PBD ini dianalisis, diambil tindakan susulan yang patut ya. Kena selesaikan apa-apa isu yang terdapat tentang pelaksanaan PBD ya. Kena semak, kena sahkan laporan PBD sebelum dihantar ke PBD ya. Jadi jika semua perkara ini kita laksanakan ya, itu bermaksud kita telah menguruskan penjaminan kualiti PBD ini dengan baik dan berkesan di sekolah. Baik Puan, jadi kalau tidak apa-apa sudah, terima kasihlah Puan atas perkongsian ilmu pada hari ini. Puan. Baik cikgu ya.